Assalamualaikum. This video is to answer two questions raised by your friend. Those two questions are from Mastery Plus book. So I have two questions with me, and the first one is from page 79, number 24C. Okay, so the question is: the diagram shows a cuboid M and N are the midpoint of J, K, and F respectively. Okay, if a right angle triangle M and L form in the cuboid, find the value of angle M and L. Okay, M and L. Okay, at the end soalan minta kita cari sudut M and L dekat sini, sudut kita. Okay, alright. So kalau kita lukis balik kita punya triangle M and L, okay, kita akan dapat macam ni, N M L. So sudut yang perlu dicari adalah ke atas ni. Okay, so awak ada tiga pilihan. Sama ada awak nak cari sudut itu dengan menggunakan cos, which is awak perlu cari adjacent dengan hypotenuse, ataupun awak guna sin, and then awak akan cari opposite dengan hypotenuse, or you may use tangent and you may have to find adjacent, opposite dengan adjacent. Okay, ada tiga pilihan. Alright. Okay, satu tips yang saya nak bagi tahu dekat sini. Okay, kita perlu elakkan untuk soalan ni, kita perlu elakkan daripada menggunakan hypotenuse. Okay, sebab kalau awak nak cari hypotenuse NL, okay, dia boleh tapi perlu banyak jalan kerja. Okay, so cuba elakkan menggunakan hypotenuse. So apa yang tak ada hypotenuse dekat sini adalah tangent, which is awak perlu cari sahaja dia punya opposite dengan adjacent. Okay, so kita akan guna tangent. Alright, so our opposite is tangent kita, opposite adalah ML, and our adjacent is NM. Right. Okay, kita tengok dalam soalan. Okay, diberi EJ is 3 cm. Alright. Okay, so ini adalah cuboid. So kalau EJ 3 cm, NM pun akan jadi 3 cm. Okay, so kita dah ada our adjacent. Okay, NM kita dah ada. Tinggal nak cari ML. Okay, bukan Mobile Legend ya. Okay, ML. ML dekat sini. Alright. Okay, kalau kita cuba tengok dari atas. Okay, kita tengok dari pandangan atas. So kita akan nampak dia bentuk macam ni dekat bahagian bawah. Dekat bahagian tapak dia kita akan nampak. Okay, sini kita ada K, kita ada L, J dengan I. Okay, so ML dekat mana? ML, dia cakap M ini adalah midpoint untuk JK. So dekat tengah-tengah bagi garisan JK kita ada M, then ML adalah garisan dekat sini. Okay, alright. JI kita dah tahu dalam soalan dia adalah 4 cm. Okay, and IL is 6 cm. Okay, and then dia cakap M ini adalah midpoint kepada JK, which is 6 kita boleh divide kepada 2. So dia akan jadi 3, 3. Okay, so kalau JM 3 cm, okay, kalau kita bawa dekat sini, bahagikan 2, let's say point ini adalah X. Okay, so IX is 3 cm, XL pun 3 cm. Alright. Okay, kita nak cari ML. Okay, kita nak cari ML. So MX kita dah tahu dia sama dengan JI, which is 4 cm.
Okay, and XL is 3 cm. So nak cari ML, kita boleh pakai teorem Pythagoras. Okay, so ML is equal to MX square plus XL square. Okay, so MX square is 4 square plus XL square is 3 square. Okay, kita akan dapat ML 5. Right, so kita dah dapat ML kat sini. Okay, ML kita dah dapat. Alright, so kita nak guna tangent. Tangent sudut bagi M and L. Okay, tangent bagi sudut M and L is ML over NM, which is ML is 5 over NM. NM is 3 cm. Okay, so tangent, so sudut M and L is tangent inverse 5 over 3. Okay, so kita akan dapat kita akan dapat 59.04 degree. Okay, ataupun awak boleh tulis dalam bentuk degree and minute, which is 59 degree and 2 minute. Right, itu untuk soalan pertama. Okay, okay, soalan kedua, buku Mastery Plus Book juga, page 85, nombor 2. Okay, so dalam soalan dia cakap, okay, dalam soalan, in the diagram PS and QR are parallel. Okay, PS and QR are parallel. Alright, and then if cos QPS is 5 over 13, okay, find the value of angle PSR. Okay, dalam bentuk degree and minute. Right, so dalam soalan dia cakap PS dengan QR adalah parallel, and then dia bagi cos untuk sudut QPS adalah 5/13. Okay, ini adalah maklumat yang diberi. Dua ini saja diberi maklumat. Okay, and then the question asks us to find the value of the angle PSR. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat. Okay, dia cakap cos QPS is 5/13. Okay, bila dia cakap cos QPS, okay, bila dia cakap dia ada cos kat sini, maksudnya QPS ini adalah right angle triangle. Okay, sebab cos, sin dengan tangent, okay, trigonometric ratio itu adalah hanya ada dalam right angle triangle. Okay, so maksudnya QPS ini adalah right angle triangle. Okay, maksudnya ada satu sudut dekat dalam QPS ini, iaitu bersudut 90 darjah. Okay, so dia dah cakap cos QPS 5/13, maksudnya QPS ini bukan sudut 90 darjah. Okay, so sama ada sudut dekat Q ataupun sudut dekat S. Okay, dua ini saja. Alright, okay, memang nampak dalam soalan Q tak akan jadi, kalau ikut logik Q tak akan jadi 90 darjah. Okay, tapi kita kena buktikan juga. Okay, sebab kadang-kadang dalam soalan gambar rajah tak ikut scale. Alright, so we have to prove that Q the angle at Q is not 90 degree. Right, okay, so macam mana nak tengok. Alright. Okay, diberi dalam soalan,
diberi dalam soalan cos untuk sudut QPS adalah 5/13. Okay, ini dalam soalan. Alright, tapi kalau kita andaikan ini adalah hypotenuse. Okay, alright, kita andaikan ini adalah hypotenuse. So cos QPS berdasarkan gambar rajah dia akan jadi adjacent over hypotenuse. Okay, so our adjacent is 10 and our hypotenuse is 26. Okay, tapi dalam soalan dia bagi cos QPS is 5/13. Alright, yang kita dapat dalam gambar rajah 10/26. Alright, so 5 untuk jadi 10 kita darab 2. 13 nak pergi 26 kita pun darab 2. So maksudnya 2 ni sama. So maksudnya terbukti QP adalah our hypotenuse. Okay, so kita dah belajar sebelum ni our right angle triangle, our right angle dalam right angle triangle dia tak akan bersentuhan dengan hypotenuse. Okay, maksudnya our right angle, our 90 degree dia tak boleh, dia tak akan mungkin jadi dekat sini. Okay, so our 90 degree dia akan jadi dekat sini. Okay, so sudut QSP adalah 90 darjah. Okay, sudut QSP ataupun PSQ akan jadi 90 darjah. Okay, alright, kenapa saya bagi tahu semua benda ni? Sebab, okay, dalam soalan diminta kita cari PSR. Kita dah dapat PSQ, tinggal sikit QSR saja lagi. Okay, so nanti bila kita nak cari the value of the angle PSR, kita tambah sahaja dengan 90 darjah, kita tambah dengan sudut QSR. Okay, so sebab sebelah sini kita dah tahu, kita perlu cari sudut QSR saja. Okay, yang dekat sini. Alright. Okay, dalam soalan dia cakap PS dengan QR adalah parallel. Alright, kita rewind balik apa yang awak dah belajar masa awak form 1 chapter 8. Okay, line and angle. Alright, kita rewind balik. Okay, dalam line and angle, let's say we have two parallel line. Okay, we have two parallel line, and then we have one crossing line. Okay, kita ada dua parallel line dan satu line bergaris lurus yang melintasi dua parallel line tersebut. Okay, so di sini dia mewujudkan angle-angle yang dekat sini. So let's say sini adalah sudut A, B, C, D, E, F. Okay, alright, dekat sini kita ada banyak. Kita ada vertical angle, opposite angle, sorry. Kita ada opposite angle, kita ada corresponding angle, kita ada alternate angle. Okay, alright. So you have to rewind balik. Okay, alright, dekat sini kalau corresponding angle, okay, untuk corresponding angle, okay, corresponding angle, saya rewind balik. Corresponding angle maksudnya kita ada sudut A akan sama dengan sudut E. Okay, A sama dengan E and B sama dengan F. Itu corresponding. Okay, corresponding maksudnya B akan sama dengan F, A akan sama dengan E. Alright, itu corresponding. Kalau alternate angle, okay, correct. Alternate angle dia bersilang. So maksudnya E sama dengan D.
ataupun C sama dengan F. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, kita ada dua parallel line, PS dengan QR. Okay, so kita dah belajar sudut E akan sama dengan sudut D. Okay, sudut E akan sama dengan sudut D. So sudut PSQ akan sama dengan sudut SQR. Okay, so PSQ adalah sudut 90 darjah. Okay, so SQR pun akan jadi 90 darjah, which makes triangle SQR menjadi right angle triangle. Okay, ini pun dah jadi right angle triangle dekat sini. Alright, so senang. Kita dah boleh guna sin, cos ataupun tangent. Alright, sebab untuk cari sudut S. Okay. Alright. Okay. So, kita perlu cari sudut QSR saja lagi. Okay, QSR. Alright. Dekat sini pun kita cuba elakkan menggunakan hypotenuse. Okay, sebab hypotenuse susah. Memang tak boleh nak cari. Okay, tanpa banyak maklumat. Right, so kita ada pilihan untuk adjacent dengan opposite saja. Maksudnya untuk cari value untuk angle QSR, kita perlu guna tangent saja. Okay, so tangent QSR is opposite, which is QR, and adjacent is QS. Right, QR kita dah ada 32. Kita perlu cari sudut sisi QS saja lagi. QS. Okay, so QS ini kita boleh guna teorem Pythagoras. Okay, alright. Untuk triangle QPS kita ada hypotenuse 26. Okay, satu sisi 10. So nak cari QS is QP square minus PS square. Okay, so sisi QS sama dengan sisi QP square tolak sisi PS square. Okay, so QP adalah 26 minus PS 10 cm. So our QS is 24. Okay, so kita dapat QS 24. Alright, so QR adalah 32. QS is 24. Okay, so sudut QSR is tangent inverse 32 over 24. So what we have here is 32 over 24. So kita akan dapat 53.13 degree. Okay, tapi ini belum selesai. Kita nak tahu PSR. So kita kena tambah balik dengan 90 darjah. Okay, so angle PSR is equal to 90 degree plus 53.13 degree. So kita akan dapat 143.13 degree. Okay, tapi dalam soalan diminta kita tulis dalam degree and minute. Okay, so which make 143 degree and 8 minute. Okay, so that's it.